Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Muhammad Amir bin Wan Harun dan Profesor Madya Dr. Atuqullah bin Haji Abdullah serta rakan-rakan tutorial sekalian. Hari ini kami adalah kumpulan yang berikutnya yang akan membentangkan tajuk pada minggu ini, iaitu poligami tanpa pengetahuan isteri terdahulu, kesannya dari sudut undang-undang, syariat dan masyarakat. Sebelum saya meneruskan pembentangan ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu ahli kumpulan kami iaitu rakan-rakan pembentang, iaitu saya sendiri, Roratun Nadia binti Effendi 146243, saudari Anita Dewi binti Alimin 148503 dan saudari Ili Nasuha binti Ishak 147545. Saya akan teruskan dengan bahagian pengenalan. Asal kata poligami adalah dikatakan berasal daripada bahasa Latin, iaitu dengan perkataan poligamia, iaitu gabungan di antara poli dan gamia. Dan poligamia yang pada asasnya berasal dari asal kata polus, iaitu dengan arti banyak, dan gomus dengan arti kata kahwin, telah menghasilkan makna perkataan yang berbunyi banyak kahwin atau secara harfiahnya kahwin lebih daripada satu orang. Dari sudut maksud bahasa Arab pula, poligami disebut sebagai ta'adat al-zawjat. Itu yang berasal daripada perkataan ta'adat yang maksud bilangan. Segala perkataan al-zawjat atau biasa kita dengar sebagai al-zawjah yang membawa maksud isteri. Apabila digabungkan dua perkataan itu, maka terbentuklah makna yang membawa arti isteri yang banyak atau berbilang-bilang. Daripada maksud yang diberikan oleh Kamus Dewan Bahasa edisi keempat pula, poligami dikatakan amalan beristeri lebih daripada satu. Jadi secara kita dapat lihat bahawa secara amnya poligami bererti menghimpunkan lebih daripada satu, dua atau tiga dan had maksimumnya 4 orang isteri dalam satu masa. Kita akan lihat hukum poligami daripada sudut Islam. Secara asasnya Islam membolehkan dan mengharuskan poligami. Namun hukum pengharusan yang diberikan itu diikuti dengan syarat-syarat yang perlu dipatuhi, dipenuhi dan ditaati oleh pelaku poligami tersebut. Dan poligami ini juga ada dinyatakan dalam salah satu ayat Al-Quran yang disebutkan menerusi surah An-Nisa ayat 3 yang maksudnya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Tapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang sahaja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Seterusnya saya serahkan kepada rakan pembentang berikutnya bagi menerangkan berkenaan dengan prosedur poligami dan perkara yang seterusnya. Dipersilakan. Assalamualaikum. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menjelaskan tentang prosedur poligami. Saya mengambil contoh prosedur poligami yang dilakukan di negeri Johor. Yang pertama, pemohon haruslah menghantar permohonan kebenaran berpoligami kepada mahkamah. Yang kedua, mahkamah akan menerima permohonan itu. Beberapa pihak yang berkenaan dengan permohonan tersebut akan dipanggil untuk melakukan prosiding secara tertutup. Dan yang terakhir, mahkamah akan memberi keputusan sama ada permohonan tersebut ditolak ataupun diluluskan. Seterusnya, saya akan menerangkan prosedur poligami dengan lebih terperinci. Yang pertama, pemohon perlu menghantar permohonan kebenaran berpoligami itu kepada mahkamah dan disertai dengan suatu afidavit yang mengandungi yang pertama, alasan perkahwinan itu patut atau perlu dilakukan. Yang kedua, izin atau pandangan isteri yang sedia ada terhadap perkahwinan poligami yang dicadangkan. Yang ketiga, butir-butir komitmennya. Yang keempat, kewajipan tanggungan kewangan. Dan yang terakhir, pendapatan pemohon. Yang seterusnya, mahkamah akan menerima permohonan tersebut. Beberapa pihak yang berkenaan dengan permohonan itu akan dipanggil untuk melakukan prosiding secara tertutup. Pihak-pihak tersebut ialah yang pertama pemohon poligami, yang kedua isteri-isteri yang sedia ada, yang ketiga bakal isteri,
Yang keempat, wali kepada bakal isteri. Dan yang terakhir, mana-mana pihak lain yang difikirkan oleh mahkamah. Terdapat beberapa kriteria yang dinilai oleh mahkamah untuk meluluskan permohonan poligami, iaitu yang pertama, perkahwinan yang dicadangkan itu patut atau perlu dilakukan kerana pihak isteri yang sedia ada mengalami kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan atau gila. Yang kedua, pemohon mempunyai kemampuan seperti yang digariskan oleh hukum syarak untuk menanggung semua isteri dan orang tanggungannya. Yang ketiga, pemohon berupaya memberi layanan adil kepada semua isterinya mengikut hukum syarak. Dan yang terakhir, perkahwinan yang dicadangkan tidak memberi darar syar'i kepada isteri-isteri yang sedia ada. Seterusnya, setelah mahkamah menilai kriteria-kriteria tersebut, mahkamah akan membuat keputusan sama ada menerima atau meluluskan permohonan itu. Mahkamah akan meluluskan permohonan tersebut sekiranya berpuas hati dengan keterangan pemohon dan pemohon tersebut berjaya memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Walaupun pihak isteri tidak bersetuju dengan permohonan tersebut, namun perkahwinan itu tetap boleh dilaksanakan. Mana-mana pihak yang tidak bersetuju dengan keputusan mahkamah boleh membuat rayuan mengikut cara yang diperuntukkan di bawah enakmen tata cara mahkamah syariah, contohnya seperti di negeri Johor. Mahkamah akan menolak permohonan tersebut sekiranya pemohon didapati kurang berkelayakan untuk berpoligami. Contohnya, mahkamah mendapati pendapatan pemohon tidak cukup untuk mengagihkan nafkah secara adil kepada isteri-isteri yang sedia ada dan tanggungannya. Seterusnya, saya akan menerangkan kesan poligami tanpa pengetahuan isteri dari sudut undang-undang. Kesan yang pertama ialah kebenaran poligami yang diluluskan itu boleh dipertikaikan. Seperti yang saya terangkan dalam prosedur poligami tadi, kehadiran isteri sangat digalakkan semasa prosiding mahkamah tersebut kerana kehadiran isteri itu amat penting untuk mahkamah mendapatkan keterangan yang boleh direkodkan, dan keterangan isteri itu juga dapat membantu hakim untuk membuat pertimbangan, dan hakim juga dapat menerangkan hak-hak isteri secara lebih terperinci semasa prosiding tersebut. Maka amat mustahil untuk permohonan tersebut diluluskan tanpa pengetahuan isteri. Menurut kajian Muhammad Rapini dan Mat Abdul Salim pada tahun 2020, terdapat 3 kemungkinan mengenai kebenaran permohonan poligami tersebut boleh dilakukan tanpa pengetahuan isteri. Kemungkinan yang pertama ialah berlaku penyelewengan oleh peguam plaintiff yang mungkin memalsukan keterangan melalui afidavit dengan menyatakan pihak isteri telah mengetahui tentang permohonan poligami suami, iaitu isteri telah menerima saman dengan sempurna tetapi menolak untuk hadir ke mahkamah tanpa alasan yang munasabah. Kemungkinan yang kedua ialah suami memalsukan maklumat kepada pihak peguam dengan dakwaan pihak isteri iaitu defendant enggan memberi kerjasama tanpa alasan yang munasabah untuk hadir ke mahkamah. Dan kemungkinan yang ketiga, hakim membuat pertimbangan yang ringan kerana pihak suami dilihat mampu memberi nafkah dan berkelakuan adil kepada semua isterinya. Seterusnya, kesan yang seterusnya ialah isteri yang sedia ada boleh menuntut hak nafkahnya di mahkamah. Sekiranya perkahwinan baru suami itu disahkan oleh mahkamah, maka pihak isteri boleh memfailkan permohonan ubah perintah nafkah. Melalui permohonan ini, isteri boleh mengubah peruntukan nafkah tersebut untuk ditambahkan dari segi peruntukannya. Menurut Mahkamah Syariah Negeri Melaka pada tahun 2016, terdapat beberapa hak isteri yang boleh dituntut melalui permohonan tersebut, iaitu yang pertama nafkah isteri, yang kedua nafkah anak, yang ketiga harta sepencarian, yang keempat hutang dalam perkahwinan, yang kelima tunggakan nafkah isteri dan anak, dan yang terakhir hak tempat tinggal. Hak-hak ini boleh dituntut oleh isteri untuk mengelakkan isteri daripada mengalami kemudaratan sekiranya perkahwinan kedua, ketiga atau keempat suami itu berlaku secara tidak adil dan menyalahi tuntutan syarak. Dengan ini, hak isteri yang sedia ada khususnya dari aspek nafkah dan harta dapat dipelihara. Seterusnya pembentangan ini akan diteruskan oleh sahabat saya. Silakan.
Okey, seterusnya saya akan menerangkan kesan poligami tanpa pengetahuan isteri terdahulu dari segi syariat. Dari segi syariat, poligami ini dianggap sah di sisi syarak kerana pengetahuan isteri terdahulu tidak termasuk dalam syarat untuk berpoligami. Antara syarat-syarat untuk berpoligami ialah yang pertama sekali, jumlah isteri maksimum adalah 4 orang, suami mampu berlaku adil dan dia juga tidak merupakan ibadah kepada Allah. Dia juga tidak berpoligami dengan dua perempuan yang bersaudara. Dan yang terakhir, seorang suami itu mampu untuk menjaga kehormatan isterinya. Yang seterusnya ialah kesan poligami tanpa pengetahuan isteri terdahulu dari sudut pandang masyarakat. Yang pertama ialah masyarakat akan mempunyai persepsi buruk terhadap poligami. Hal ini kerana mereka akan memandang serong terhadap poligami kerana ia akan melihat poligami ini sebagai satu tempat untuk lelaki untuk melampiaskan nafsunya sahaja. Dan mereka juga akan mempunyai persepsi bahawa poligami akan menyebabkan suami tidak berlaku adil kerana mereka akan membelakangi isteri terdahulu apabila tidak memberitahu mereka untuk berpoligami. Yang kesan kedua ialah penerimaan terhadap amalan poligami. Masyarakat negara ini akan sukar untuk menerima amalan poligami. Hal ini kerana ia menunjukkan poligami ini satu amalan yang sukar sehingga ia perlu dilakukan tanpa pengetahuan isteri terdahulu. Walhal di dalam Islam, poligami bukan satu perkara sulit sehingga perlu membelakangi isteri terdahulu. Kesan yang terakhir ialah ia akan menyebabkan keruntuhan sistem sosial keluarga. Sistem sosial keluarga dalam masyarakat menerapkan fungsi setiap ahli keluarga di dalamnya. Poligami tanpa pengetahuan isteri terdahulu ini akan menyebabkan hancurnya hubungan kekeluargaan. Hal ini kerana suami telah menidakkan fungsi isteri terdahulu sebagai pendamping mereka yang akan bersama dalam keluarga ini. Maka isteri tersebut punya hak untuk mengetahui keberadaan suami mereka. Bukan itu saja, anak-anak juga akan merasa malu terhadap bapa yang melakukan poligami tanpa kebenaran isteri dahulu, sama ada yang dilakukan itulah ibu atau ibu tiri mereka. Hal ini kerana ia menunjukkan tindakan poligami tanpa pengetahuan isteri dahulu ini menjadikan perkahwinan yang dilakukan ini seolah-olah satu perkara yang perlu dirahsiakan. Okey, sekian dari saya. Seterusnya saya berikan kepada kawan saya. Baiklah, secara kesimpulannya kita lihat jika dilihat menerusi sudut syariat, maka poligami tanpa sepengetahuan isteri adalah sah kerana tidak termasuk dalam syarat berpoligami. Pun begitu, dari sudut undang-undang dan sudut pandang masyarakat, kita boleh lihat bahawa akan terjadinya permasalahan dan wujud isunya tersendiri yang menyebabkan perkahwinan poligami yang dilaksanakan tersebut dipersoalkan. Dan juga perkahwinan poligami yang dilakukan akan mendapatkan pandangan yang serong oleh golongan masyarakat serta pelbagai permasalahan dan isu yang lain. Hal ini menunjukkan bahawa betapa pentingnya mengutamakan keadilan dan kesaksamaan bagi setiap isteri seperti yang telah diajarkan oleh agama kita dalam melaksanakan poligami ini. Dan berkahwin lain tanpa memberitahu terlebih dahulu isteri pertama sama sahaja dengan membelakangkan isteri pertama tersebut. Dan hal ini telah menunjukkan berlakunya ketidakadilan terhadap isteri pertama tersebut. Perkara ini juga menunjukkan satu bentuk ujian yang pertama yang harus berjaya dilepasi oleh para suami, yakni dalam berlaku adil kepada kesemua isterinya yang juga merupakan salah satu syarat sah berpoligami. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Jazakallah khairan. Sekian, terima kasih.